Chapter 4, Transport in Plant. Dalam video ni cikgu akan cuba terangkan lah chapter 4 ni, dan kamu boleh buka muka surat 76 ya, buku teks, textbook. Ini DLP lah ya, Dual Language Program ni, yang English version punya. Jadi bolehlah kamu nak baca buku teks pun boleh, nak dengar sahaja apa yang cikgu terangkan ni pun boleh lah. Jadi bila sebut transport ni, kita pergi dulu apa benda yang ada dalam chapter ni lah, dalam bab yang ini, dan apa benda yang kamu nak tak nak kena fahamkan juga yang melibatkan tumbuhan ni. Jadi bila sebut tentang transport ni, pengangkutan. Jadi bahan-bahan diangkut daripada satu tempat pergi ke satu tempat yang lain. Jadi dia ada dua kategori sahaja yang utama dalam pengangkutan ni. Yang pertama adalah kategori bahan yang diangkut oleh xilem. Okey, yang diangkut oleh xilem. Jadi xilem ni akan angkut bahan-bahan daripada akar pergi ke seluruh bahagian tumbuhan. Okay, yang melibatkan air dan mineral salt, garam, mineral dia akan diserap oleh bahagian akar lah, kemudian akan diangkut pergi ke seluruh bahagian tumbuhan, pergi ke kawasan batang, pergi ke ranting, pergi ke daun, pergi ke pucuk. Jadi dia akan ada pengangkutan di xilem. Seterusnya adalah melibatkan pengangkutan bahan-bahan yang dihasilkan di daun melalui proses fotosintesis. Jadi daripada proses fotosintesis tu akan ada gula atau kanji ke yang akan diangkut, dan kemungkinan ada juga bahan lain yang akan diangkut pergi ke tempat lain, sebagai contoh hormon. Jadi ada juga hormon-hormon yang dihasilkan di bahagian-bahagian tertentu, dia akan bergerak pergi ke tempat yang lain lah. Jadi yang utamanya yang diangkut oleh xilem dan flowem. Jadi itulah yang akan kita pelajari lah sepanjang dalam bab yang ini. Jadi yang pertama tu adalah melibatkan transport, water, mineral salt, sucrose, amino acid, hormon. Dan yang seterusnya kamu kena cuba juga ulang balik lah. Yang ini banyak kali dah sebut tentang vascular bundle ataupun vascular tissue ni, yang melibatkan xilem dan flowem. Kemudian ada juga term-term ataupun terminologis yang kamu nak kena faham. Antaranya adalah guttation dan transpiration. Cikgu kadang bukan apa, duk mengajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu kadang tersasul tu banyak sangat ya. Jadi kena ingat, kena tahu tentang guttation dan transpiration. Okay, bahasa Inggeris kita panggil transpiration lah. Jadi ini yang dalam bab ni akan cuba faham lah. Jadi dalam bab ni cikgu dah compactkan dia kepada 2 muka surat sahaja. Kalau dalam buku teks ni dia banyak muka surat kan. Okey, dengan harapan kamu boleh cuba fahamkan lah. Ada satu bahagian cikgu tertinggal, phytoremediation. Tapi dia tak susah sangat phytoremediation ni. Okey, cikgu nak mula dulu yang ini, dia ada penerangan ni. Jadi dalam transport ni ada 2 keadaan di sini, iaitu pengangkutan air dan garam mineral. Jadi dalam pengangkutan air dan garam mineral ni ada beberapa benda yang kamu nak kena fahamkan yang berlaku dalam tumbuhan. Antaranya adalah transpiration pool. Jadi daripada transpiration pool ni yang akan membantu pergerakan air dan mineral salt. Okey, transpiration pool akan membantu dalam pergerakan air dan mineral salt. Kemudian ada juga dipanggil sebagai capillary action, tindakan kapilari, yang akan membantu air dan mineral salt, garam mineral ni untuk bergerak di dalam tumbuhan. Seterusnya kita ada root pressure. Jadi root pressure pun akan membantu dalam pergerakan air dan garam mineral. Jadi bila sebut tentang pergerakan air dan garam mineral di dalam xilem ni, pergerakan tu dibantu oleh transpiration pool, capillary action dengan root pressure. Boleh ya. Jadi nak tak nak kamu kena faham lah apa maksud transpiration pool, capillary action, root pressure. Dan seterusnya kita ada sucrose amino acid hormone. Jadi sucrose amino acid hormone ni dia akan terlibat dalam translocation untuk pengangkutan sucrose amino acid dan hormon ni ya. Jadi itu dalam transport lah. Jadi kita akan pergi dulu pada bahagian yang
awal ni yang melibatkan transport of water. Jadi cikgu pergi dulu transport of water. Okay, transport of water. Yang ini boleh buka muka surat 80. Ya, kamu boleh buka muka surat 80. Di situ ada transport of water. Dalam buku surat 80 tu ditulis water movement from the soil to the xylem vessel. Okay, figure 4.7, figure 4.7 tu. Dia ada tanda soal kat atas soalan. How does water move from the soil to the xylem vessel? Nampak tak dia guna vessel ya, vessel. Di sini kita ada tanah ya, ini tanah. Jadi cikgu buat tanah warna coklat tu kan. Jadi sini kita ada rambut akar lah. Dalam rambut akar ni dia ada vacuole of root hair cell. Jadi kat dalam ni sebenarnya dia ada vacuole of root hair cell. Boleh ya. Kita tengok dulu struktur yang ada ni. Ini kamu tengok dalam muka surat 80 tu. Kemudian ada struktur epidermis. Rambut akar ni pun epidermis juga. Okay, dia adapted. Epidermis yang been adapted to form the root hair. Dia been adapted. Dia diubah sesuai untuk dia membentuk rambut akar. Jadi kita ada epidermis, bahagian yang luar ni epidermis. Ingat balik bab yang sebelum ni cikgu ada ajar. Kemudian ada cortex. Okey, ada cortex, kemudian ada epidermis. Di seterusnya ada lapisan dipanggil sebagai pericycle. Pericycle, dan barulah dia masuk ke lapisan xylem. Okay, xylem. Tak maaf lah ya, batuk dah pula. Jadi root hair, water potential lower than soil. Jadi root hair ni punya water potential. Boleh sebut tentang water potential ni keupayaan air. Kalau dia rendah keupayaan air, maksudnya air rendah dekat situ. Kalau water potential tinggi, keupayaan air tinggi, maksudnya air tinggi dekat situ. Ya, mudah aja. Water potential. Okey. Kita sebut water potential. Jadi root hair water potential lower than soil. Salah perkataan eja potential ni ya. Okey, root hair water potential lower than soil. Jadi maksudnya di dalam root hair ni water potential dia rendah berbanding luar. Jadi kamu kena ingat, sebelum-sebelum ni cikgu ada ajar bahawa bila pergerakan air, dia selalu bergerak daripada kawasan air yang tinggi ke kawasan air yang rendah. Jadi maksudnya air akan bergerak daripada kawasan yang tinggi ke rendah, iaitu daripada kawasan tanah ni dia akan bergerak masuk ke dalam akar, rambut akar. Sebab apa? Dekat dalam rambut akar tu water potential dia rendah berbanding dengan air. Jadi bila rendah berbanding dengan air, dia akan masuk ke dalam. Okey, masuk ke dalam. Ataupun kalau kita nak sebut hipotonik itu dekat kawasan luar ni hipotonik. Okey, ataupun hypotonik dekat dalam luar. Dalam sel tu dia hypertonik. Kamu jangan keliru pula cikgu guna hypertonik, hipotonik, nanti kamu pening pula. Yang dalam tingkatan 4 kamu belajar dulu tu, dia melibatkan solution, melibatkan larutan. Kita belajar tentang larutan tu, hipotonik, hypertonik dengan isotonik. Hypertonik, hipotonik dengan isotonik, larutan. Bukan kita nak cerita dekat tempat. Yang ni sekarang ni kita nak tengok kepada tempat. Okay, tempat. Kalau tak nak faham yang itu pun tak apalah, tapi nak bagi tahu sekarang ni, dekat kawasan tanah ni dia tinggi kandungan air. Dia high water potential compared to the root cell. Inside root cell ni dia low water potential, dia rendah keupayaan air. Jadi air akan bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Dia akan bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Mineral ion actively pumped by root hair cell into the vacuole. Jadi sekarang ni kita ada juga mineral ion. Okey, mineral ion yang daripada luar-luar ni, tak kira lah makronutrien ke mikronutrien yang ada di dalam tanah tu, akan bergerak secara pengangkutan aktif. Dia akan bergerak secara pengangkutan aktif. Walaupun dekat dalam ni kemungkinan dia tinggi,
Okey, walaupun kat dalam tu kemungkinan dia tinggi, tak kira lah. Sebab apa? Sebab dia against concentration gradient. Dia akan tetap paksa mineral-mineral yang ada di dalam tanah ni untuk masuk ke dalam sel akar. Okey, tetap masuk juga. Sebab apa? Sebab dia pengangkutan secara aktif, actively pump by root hair cell into the vacuole. Jadi dia akan masuk. Mineral ion ni actively pump. Jadi root hair cells have low water potential compared to the soil. Jadi sekarang ni root hair cell sekarang ni dah ada low water potential. Okay, compare to the soil. Sama lah kan dengan yang atas tu. Sebab apa? Sebab dah ion tadi, mineral salt tadi dah masuk. Jadi kawasan yang dalam ni dah tinggi kandungan garam, tinggi kandungan mineral. Bila dia tinggi kandungan mineral, dia akan rendah kandungan air. Dia akan low water potential. Bila dia low water potential, air daripada luar akan masuk juga. Dia akan ikut. Boleh ya? Ini tak ada masalah sangat lah. Senang saja. Okey. Jadi mineral-mineral di tanah tu akan diangkut secara pengangkutan aktif masuk ke dalam vakuol. Okey, mestilah berasal daripada tanah, Jadi bila dia angkut ke dalam ni secara vakuol, dia akan menyebabkan kat dalam ni kurang air sebab tinggi garam mineral. Bila dia kurang air, tinggi garam mineral, kita panggil sebagai low water potential. Kurang keupayaan air. Jadi dekat luar tanah ni tinggilah keupayaan air. Jadi air akan masuk ke dalam. Secara apa? Secara osmosis. Lama cikgu duk terang tentang nombor 1 ni. Kita pergi pada nombor 2. Water potential from soil diffuse into the root hair cell and epidermal cell via osmosis. Jadi dia akan pergi ke epidermal cell. Dia akan bergerak ke epidermal cell melalui osmosis. Sebab sini nanti dia akan ada tinggi air akan bergerak ke kawasan yang rendah, iaitu melibatkan epidermis. Okey, jadi dia akan bergerak daripada root hair cell, dia pergi ke epidermis air itu. Kemudian root hair cell have higher water potential. Water diffuse from the root hair cell into the cortex via osmosis. Jadi dekat root hair cell ni tinggi keupayaan air, epidermis pun tinggi keupayaan air, dia akan bergerak ke cortex. Jadi daripada tinggi keupayaan air akan jadi rendah lah. Sebab apa? Sebab ada pergerakan air tu daripada root hair cell pergi ke epidermis. Epidermis ni tinggi, dia akan bergerak ke cortex melalui proses osmosis. Ingat ya, air bergerak melalui proses osmosis daripada kawasan dia tinggi ke kawasan dia rendah. Jadi maksudnya pergerakan air itu daripada root hair cell ke epidermis ke cortex ni secara osmosis daripada kawasan tinggi air ke kawasan yang rendah air. Air ni asal daripada mana? Daripada tanah. Okey. Via osmosis. Nombor 4. 4 kat sini. Okey, 4 kat sini. Condition cause osmosis continuously occur throughout the cortex. Kemudian dia masuk ke epidermis, kemudian dia pergi ke pericycle layer. Kemudian daripada cortex pergi ke endodermis, pergi ke pericycle layer. Kemudian root pressure push water into the root xylem vessel into the stem xylem vessel. Kemudian daripada pericycle ni, air tadi tu kan, dia akan masuk ke xylem. Xylem yang ada pada root, okay, kemudian dia naiklah ke xylem yang ada pada stem. Xylem yang ada pada root kat bawah ni, dia naik pergi ke xylem yang ada pada stem. Okey, xylem yang naik pergi kepada xylem yang ada di stem. Stem xylem vessel. Jadi dia akan ada pergerakan air. Ini mudah sebenarnya, dia tak susah sangat. Air tu bergerak daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Jadi daripada kawasan dia root hair tinggi di sini, dia masuk ke epidermis. Epidermis tinggi air, high water potential, dia masuk ke cortex. Cortex tinggi water potential, dia masuk bergerak ke endodermis. Endodermis tinggi water potential, dia bergerak masuk ke pericycle. Pericycle tinggi kandungan air, dia bergerak masuk ke xylem. Ini yang secara mudahnya lah.
yang ada dalam buku teks kamu. Nanti dia akan ada lagi kamu belajar. Bila kamu sambung belajar lagi nanti, air ni dia bergerak dalam beberapa situasi. Ada air yang bergerak, dia melompat dari satu vakuum, bukan melompat lah, dia bergerak daripada vakuum ke vakuum satu sel yang lain. Ada air dia bergerak di antara sel tu. Dia bergerak di antara sel tu. Ada air yang bergerak, dia akan merentas satu struktur, tak salah cikgu dia panggil sebagai Casparian thread. Itu tak ada dalam silibus kamu ya. Jadi bila tak ada ni, cikgu tak nak ajar lah, nanti pening kepala. Okay? Tak nak ajar lah benda yang tak ada dalam silibus ni, cikgu tak nak ajar. Jadi sepatutnya kalau nak belajar juga, kalau dia ditanya dalam soalan, kalau ditanya dalam soalan, ya kena mengajar lah benda tu. Tapi kalau setakat ikut buku teks ni, memang tak ada benda tu, jadi tak nak ajar. Just nak bagi tahu ni, air bergerak daripada root hair ni pergi ke epidermis, daripada epidermis pergi ke cortex, cortex pergi ke endodermis, endodermis pergi ke pericycle, masuk ke xilem, xilem yang ada dekat akar. Kemudian air tu akan bergerak naik ke atas, pergi ke xilem yang ada dalam stem, di batang lah, di batang. Kemudian dia naik pergi ke daun. Secara osmosis lah, air itu akan bergerak secara osmosis, di mana high water potential pergi ke low water potential. Pergerakan dia macam tu saja. Okey, dia tak terlalu complicated, susah sangat. Dia bergerak macam tu lah kan. Tak tahulah nak terang macam mana lagi bagi nampak mudah kan. Kemudian di sini ada capillary action. Jadi di capillary action ni sebenarnya dia salah satu cara membantu air itu terus bergerak daripada bawah, kan, daripada bawah, daripada akar ni naik ke atas. Kamu kena bayangkan, bila sesuatu benda dia nak naik ke atas, dia kena melawan graviti. Bila melawan graviti ni, dia agak susah juga. Macam kita nak melompat, makin berat badan kita, semakin susah kita nak melompat dengan kadar yang tinggi. Sebab kita kena gunakan daya yang tinggi, kena ada satu daya untuk tolak kita naik ke atas, kan. Jadi ada daya tertentu, ada perkara tertentu yang memainkan peranan supaya nanti dapat ada pergerakan air daripada bawah naik ke atas, daripada akar pergi naik ke batang, batang naik ke ranting, ranting bawa ke daun. Jadi daun dapat gunakan air. Dan di situ juga kemungkinan akan ada kehilangan air lah, transpiration proses tadi. Dia paling banyak sekali berlaku di daun, di akar pun ada, di batang pun ada, tapi lebih daripada 90% berlaku di daun. Jadi kita tengok salah satu proses yang berlaku yang memaksa air itu, ataupun yang membolehkan air itu naik daripada bawah ke atas, adalah capillary action. Capillary action, tindakan kapilari. Jadi ada dua perkara di sini yang kamu nak kena tahu dalam capillary action ni, cohesion dengan adhesion. Cohesion dengan adhesion. Cohesion ni adalah satu ikatan, satu tarikan antara air dengan air yang lain, antara satu molekul air dengan satu molekul yang air yang lain. Okey, cikgu sebab tak ada dalam kelas, cikgu tak boleh nak tunjuk kamu. Okey, tapi ada satu molekul, bukan satu molekul, ada molekul air ni dengan molekul air ni, bila dia bergerak naik ke atas, air yang bawah ni akan ditarik oleh yang atas ni. Okey, ni nombor satu, nombor merah kan. Ini nombor satu, ini nombor dua. Jadi bila air nombor satu ni ditarik naik ke atas, dia tarik naik ke atas. Okey, jadi yang nombor dua ni, dia ada tarikan dengan, dia ada ikatan yang agak lemah lah dengan air nombor satu ni. Jadi bila air nombor satu ni dia naik ke atas, molekul air ya, H2O, hidrogen ada satu, H2O kan, hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Jadi yang bawah nombor dua ni akan naik lah, akan naik gantikan tempat nombor satu ni, sebab nombor satu dah naik ke atas. Itu kita panggil sebagai cohesion, water punya bond. Ni kamu belajar kimia jugalah ya. Kemudian addition pula, air dengan benda lain. Sebagai contoh, molekul air ni dengan dinding xilem ni, dia ada ikatan yang akan menyebabkan dia kekal pada tempat dia. Kalau kamu nampak ni dinding air tu dengan cermin kereta, kan, air dengan cermin kereta kan, kalau ada hujan tu kan, titik-titik air tu dia lekat pada cermin kereta tu kan. Itu kita panggil addition, yang akan menyebabkan dia kekal pada tempat dia dan dia tidak jatuh balik ke bawah. Dan kalau dia terus naik ke atas, proses ni terus naik ke atas, yang bawah tu akan ditarik naik juga ke atas.
supaya nanti dia tak ada ruangan kosong lah di situ, ya. Jadi itu yang pertama, capillary action. Yang kedua adalah transpiration. Okey, transpiration. Jadi kamu kena ingat juga, dia ada root pressure. Cikgu tertinggal sini, ada root pressure. Kan air kawasan ni tinggi masuk ke sini, kawasan ni tinggi masuk ke sini, air kawasan tinggi masuk ke sini, air kawasan ni tinggi masuk ke sini, air kawasan ni tinggi masuk ke sini. Jadi air bila terus masuk, air tempat asal ni akan ditolak naik ke atas. Air tempat kat sini akan tolak naik ke atas. Air dekat tempat sini akan tolak naik atas. Jadi itu root pressure, tekanan akar yang memaksa air itu untuk sentiasa bergerak dalam tumbuhan. Okey? Sebab bila air masuk, dia akan tolak air yang sedia ada pergi ke tempat lain. Bila air masuk, dia akan tolak air pergi ke tempat lain. Ya? Lebih kurang macam itulah. Tu kita panggil root pressure. Cikgu tak tulis sini, mungkin kamu boleh tambah sendiri. Okey, kemudian kita ada transpiration. Transpiration ni hanya berlaku pada tumbuhan, dia tak berlaku pada kain, ya. Dia tak berlaku pada kulit kita, dia tak berlaku pada mata, tak berlaku pada hidung, tak berlaku pada sofa. Okey. Kalau kita nak keringkan baju tu kering, dia melalui proses penyejatan, evaporation. Jadi kita boleh gunalah evaporation ni bahagian mana-mana. Tetapi khusus bagi tumbuhan, bila dia mengalami kehilangan air, kita panggil dia transpiration. Transpirasi khusus bagi tumbuhan. Kehilangan air kita panggil dia transpiration. Jadi tak boleh guna transpiration untuk manusia, ya. Jadi transpiration ni water evaporate. Water ni tersejaklah daripada stoma. Okey, from stoma pull water from the leaf. Jadi kita ada stoma di sini, akan berlaku penyejatan, akan berlaku kehilangan air. Jadi air akan hilang di sinilah. Kan ini vascular bundle. Air akan keluar daripada stoma ni. Dia sebab apa? Ada banyak faktor lah yang menyebabkan kemungkinan kehilangan air. Cuaca. Kalau cuaca tu panas, air akan cepat hilang. Kalau cuaca berangin, keadaan berangin, tempat tu berangin, air akan cepat hilang. Kalau keadaan cahaya tinggi, air akan cepat hilang. Keadaan berangin, air akan cepat hilang. Jadi semua faktor-faktor ni mempengaruhi kehilangan air. Okey, boleh ya? Jadi sekarang ni air tu hilang di mana? Di stoma. Dia evaporate. Dia tukar daripada molekul air pergi ke wap air. Okey? Wap air apa? Water vapor ya. Okey? Occur at hot windy day to all plant. Jadi selalunya berlaku pada hari yang panas dan berangin lah. Kemudian dia akan release pure water through stomatal. Okey? Stoma ni merujuk kepada satu liang saja. Stomatal merujuk kepada banyak liang. Dia plural dan singular lah ya. Stomatal plural. Kalau cikgu tak salah lah. Kalau cikgu salah, kamu bagi tahu lah dekat bawah tu ya. Kadang-kadang bukan apa, plural singular ni memang penulisan dalam biologi ni, dalam saintifik ni, dia ada plural dan singular. Bila kita tulis sesuatu, kita tak merujuk kepada satu tempat sahaja, kita kena guna plural. Tapi kalau kita tulis sesuatu merujuk kepada satu sahaja, kita kena guna singular. Itu dia punya teknik penulisan dia lah. Dan cikgu setakat ni tak pernah lagi pangkah lah siapa-siapa punya jawapan kalau dia tak dapat nak bezakan plural dan singular. Boleh tulis macam mana pun, asalkan dia tak tulis jawapan yang salah lah, ya. Jadi transpiration ni, bila air hilang, kamu kena ingat air ni diangkut oleh xilem. Xilem diangkut di xilem. Bila air kat kawasan ni hilang, air akan bergerak daripada xilem ni pergi isi ruangan di antara spongy mesophyll cell ni. Jadi air dekat xilem ni akan tarik air daripada bawah. Air daripada bawah pula akan tarik daripada bawah. Air daripada bawah lagi akan tarik air daripada bawah lagi. Jadi bila ada pergerakan air yang hilang melalui transpiration ni, air akan ditarik daripada bawah pergi naik ke atas. Disebabkan ada dua ni, capillary action ni, addition dengan cohesion ni, yang akan sentiasa menarik air bergerak dalam tumbuhan tu daripada akar naik ke daun. Ya. Itu yang berlaku lah. Seterusnya kita ada guttation. Guttation ni adalah secretion of water droplet through a special structure at the end of leaf vein. Okay, water droplet caused by high root pressure.
Jadi air itu sentiasa diserap oleh akar, yang menyebabkan air itu, root pressure tu akan tolak air itu, menyebabkan air itu nak tak nak terpaksa kena keluar juga dekat daun. Kalau tidak, nanti air akan kekal dalam tumbuhan. Kemungkinan ada organ-organ tertentu pada tumbuhan, terutama sekali daun, akan pecah. Ya, akan pecah. Jadi selalunya ini not involve stomata. Jadi not involve the stomata. Dia bukan struktur bahagian stomata ni. Happen at night, early morning. Water rich in mineral. Okay, only for herbaceous plant. Ini tumbuhan-tumbuhan herbaceous. Okay, yang mana dia cepat dalam penyerapan air, dan tumbuhan herbaceous ni selalunya dia tak besar, dia kecil-kecil sahaja. Okay, jadi kemungkinan kamu boleh cubalah. Kamu boleh cuba. Jadi itu adalah pergerakan air. Jadi cikgu akan masuk pula kepada translocation. Jadi translocation ni melibatkan kawasan ni. Okey, translocation, kalau tengok kat sini, dia akan angkut sucrose amino acid hormon. Okey, sucrose amino acid hormon. Kita panggil dia sebagai translocation. Muka surat berapa ya? Mana translocation? Muka surat 87. Jadi kamu boleh buka lah muka surat 87 ya. Jadi dekat situ ada translocation. Mudah sajalah, adalah salah pengangkutan yang melibatkan sucrose, amino acid dan hormon daripada kawasan daun pergi ke tempat, ke semua bahagian tumbuhan lah, yang termasuk batang dan akar. Okay? Jadi pentinglah ya untuk dia angkutkan bahan-bahan ni, terutama sekali hormon. Jadi hormon tu mungkin boleh membantu dalam tumbesaran pokok tu. Jadi kalau dia tak diangkut, bermasalah tumbuhan tu untuk membesar. Ataupun sukrosa. Jadi sukrosa ni kalau tak diangkut, dia akan menyebabkan tumbuhan tu tak boleh nak membesar jugalah, dia terbantuk nanti. Jadi kita cuba tengoklah ya. Cikgu cubalah sedaya mampu untuk terangkan kepada kamu ni. Ada nombor 1 di sini. Jadi nombor 1 ni dia dekat sini, nombor 1. Jauh sikit kan? Boleh lah ya. Cikgu pun tak tahu nak bagi elok lagi macam mana. Tahulah. Sucrose actively transport into the sieve tube. Jadi sucrose dia akan dihasilkan dekat leaf cell lah. Jadi leaf cell akan berlaku apa? Fotosintesis. Jadi di leaf cell, di daun akan berlaku fotosintesis. Dekat mana? Palisade mesophyll cell. Dekat palisade mesophyll cell ataupun spongy mesophyll cell ataupun dekat gut cell. Gut cell ada chloroplast ya. Kamu jangan ingat gut cell tak ada chloroplast. Jadi ada 3 tempat ni yang selalunya berlaku fotosintesis. Di palisade mesophyll cell, di spongy mesophyll cell atau di gut cell. Semua ni berada dekat mana? Berada di daun. Berada di daun. Daun ni. Ni nampak daun ni. Jadi di daun ni akan berlaku proses fotosintesis dan akhir sekali dia akan hasilkan gula. Di sini dia bagi tahu sukrosa. Bolehlah sukrosa ke glukosa ke apa ke. Kalau selalu laktosa ni apa ni, susu kan. Sukrosa ke glukosa ke. Jadi sukrosa actively transport. Bila sebut actively transport, maksudnya dia guna ATP. Dia guna ATP. Dia guna pengangkutan aktif. Dia angkut daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi. Dia angkut ke kawasan yang, daripada kawasan yang rendah ke kawasan yang tinggi. Atau bahasa Inggeris kita panggil again concentration gradient. Jadi sucrose akan pass through the companion cell. Jadi dia akan dihantar pergi ke sieve tube. Sieve tube ni kat sini. Okey, mana sieve tube ni kat sini ni. Okey, dia akan dihantar pergi ke sieve tube. Jadi dia akan lalu dekat companion cell. Jadi dia akan lalu di companion cell. Ya. Dia akan dihantar pergi ke sieve tube. Sieve tube dia bagi tahu pula nombor 2 sini. Nombor 2. Okey, sieve tube yang ini ya. Okey, companion cell sieve tube. Sieve tube yang ini ada dekat dalam buku ni, dalam buku teks ni, muka surat 87. Okey, muka surat 87. Jadi sieve tube ni dia punya bahagian ni dia adalah sebahagian daripada flowworm. Flowworm ni dia terdiri daripada sieve tube dan companion cell. Jadi flowworm ni dia terdiri daripada sieve tube dengan companion cell. Kamu jangan keliru pula ya. Memanglah kita sebelum ni kita duduk sebut flowworm kan. Tapi sebenarnya dalam flowworm tu sendiri ada pembahagian-pembahagian dia. Dia ada tisu tertentu yang ada di dalam flowworm ni, sel-sel tertentu yang ada dalam flowworm ni. Dan untuk yang
flowworm ni, untuk yang flowworm yang kamu hanya dalam syllabus ni, kamu buka muka surat 87 tu, flowworm ni terdiri daripada companion cell dengan sieve tube. Dia terdiri daripada companion cell dengan sieve tube. Flowworm. Sekali lagi cikgu ulang ya, untuk syllabus kamu ni, flowworm terdiri daripada companion cell atau sel rakan, dengan satu lagi kita panggil tube tapis ataupun sieve tube. Jadi cikgu mula balik lah ya, untuk dalam leaf cell ni, dekat leaf cell ni apa berlaku? Kamu boleh baca lah nombor 1 ni, akan berlaku proses fotosintesis. Jadi bila proses fotosintesis ni berlaku, dia akan hasilkan gula. Jadi gula ni dia akan bergerak pergi ke sieve tube. Dia akan lalu dekat companion cell. Dan gula ni bergerak daripada kawasan tinggi, kawasan rendah kepekatan dia ke kawasan tinggi kepekatan dia. Jadi bila dia bergerak daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi, dia mesti pengangkutan aktif. Dia memerlukan ATP, tenaga. Ya, dia memerlukan tenaga. Jadi akan ada pergerakan secara pengangkutan aktif. Jadi sekarang ni di nombor 2 ni, kamu kena tengok sini, sieve tube low water potential. Sebab apa dia low water potential? Sebab dia dah tinggi kandungan gula. Bila dia tinggi kandungan gula, dia akan rendah kandungan air. Dia high sugar concentration, dia akan low water potential. Jadi bila dia low water potential, air daripada xylem ni akan masuk ke sieve tube. Jadi bila air masuk ke dalam sieve tube, dia akan tingkatkan hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure ni apa? Iaitu tekanan bendalir. Okey, tekanan air atau tekanan bahan-bahan yang bercampur dalam bentuk cecair ni. Tekanan, bila tekanan ni, belajar tentang tekanan dalam fizik lah. Tekanan tu maksudnya dia ada sesuatu yang dikenakan pada satu tempat. Contohnya kamu tolak kamu punya mouse. Bila kamu tolak kamu punya mouse tu dia bergerak disebabkan ada dikenakan tekanan pada mouse tu. Sama juga di dinding xylem atau di dinding sieve tube ni, dia akan ada tekanan terhadap dinding dia. Okey, dia akan ada tekanan pada sieve tube ni yang disebabkan oleh ada kemasukan air daripada xylem pergi masuk ke sieve tube melalui proses osmosis. Kenapa dia boleh ada pergerakan tu? Sebab di sini ni dia low water potential. Sebab apa dia low water potential? Sebab dia high concentration of sugar. Di sini ni dia kita panggil sebagai tak ada nampak sangat. Okey, sini ni hypertonic. Dalam ni hypertonic, dia rendah kandungan air, low water potential. Okey, low water potential. Dia high concentration of sugar. Tengok, dia ulang tentang benda ni. Jadi siapa yang tak apa nak pastilah penggunaan water potential, osmotic pressure, okey, osmotic potential, osmosis potential, semua boleh tengok balik video cikgu tingkatan 4 bab yang ketiga tak salah ya. Movement of substance across the plasma membrane. Ada cikgu terang dekat situ. Seterusnya kita ada phloem sap been pushed along sieve tube to other organ of plant. Jadi phloem sap, jadi cecair-cecair hasil campuran antara air dengan sukros tadi tu, kita dah panggil dia sebagai phloem sap. Jadi phloem sap ni akan bergerak lah. Akan bergerak, sama ada dia bergerak ke bawah atau ke atas, pergi ke seluruh kawasan tumbuhan. Pergi ke seluruh kawasan tumbuhan. Jadi di sini dia ada tulis phloem sap, sucrose transported to stem, root, shoot, fruit, tuber by active transport. Jadi pergerakan gula ni terutama sekali dia adalah melalui pengangkutan aktif. Okey, dia campuran lah dengan air kan. Gula ni dia larut dalam air. Jadi bila dia larut dalam air, bila dia nak merentas, dia akan ambil yang itu saja untuk diangkut secara pengangkutan aktif. Kemudian phloem have high water potential. Jadi bila dia dah ada air yang masuk, kemudian dia hilang sukros. Kan dia hilang sukros sebab sukros dah diambil oleh kawasan-kawasan root, shoot, fruit, tuber ni
melalui aktif transport, dia makin lama makin hilang glukos, hilang sukros dia, tinggal air sahaja kan. Jadi air sekarang ni, phloem sekarang ni dah tinggi kandungan air, tinggi water potential, tinggi keupayaan air tu jadi banyak. Jadi bila air banyak, air akan bergerak masuk semula ke dalam xilem secara osmosis. Okey, dan transpiration akan pull water along the vessel. Okey, along the xylem vessel. Itu yang berlaku dalam translocation. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Dia ada melibatkan pergerakan bahan terlarut. Okey, bahan terlarut, zat terlarut. Jadi bila pergerakan zat terlarut tu, dia kena bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Kalau dia nak bergerak daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi, dia mesti menggunakan ATP, active transport. Kemudian ada satu lagi adalah pergerakan air. Air ni apa? Solvent. Solvent movement, pergerakan air. Pergerakan air dia selalu daripada kawasan tinggi keupayaan air, high water potential to low water potential. Okey. Di sini juga dia ada sebut tentang hydrostatic pressure. Bila sebut tentang hydrostatic pressure, sebelum ni kita ada tentang osmotic pressure. Osmotic pressure tu adalah tekanan yang melibatkan air sahaja. Hydrostatic pressure ni dia melibatkan semua yang bercampur menjadi cecair, bendalir tu. Ya, kamu jangan keliru pula benda tu. Cikgu pun dia tak ada terang dalam buku teks ni, tak ada terang benda tu apa beza antara hydrostatic pressure, osmotic pressure. Tapi cikgu cuba terangkanlah kepada kamu, sebab term tu digunakan dalam buku teks ni. Kalau tak guna tak apa, tapi bila dah guna ni nak tak nak kena terangkan juga. Itu yang melibatkan translocation. Jadi cikgu akan pergi pula kepada vascular tissue ni sebab dia ada dalam nota buku, ada dalam buku teks. Okey, vascular tissue kita ada xylem component dengan phloem. Jadi phloem tadi ingat dia ada companion cell dengan sieve tube. Untuk xylem pula, dia ada xylem component dia kita panggil sebagai vessel. Ya, kalau kamu tengok sebelum-sebelum ni cikgu ada sebut tentang xylem vessel kan. Tapi dia ada juga yang dipanggil sebagai trachate. Okey, trachate. Jadi ini adalah bahagian daripada xylem lah. Kemungkinan ada tumbuhan dia ada vessel saja, ada tumbuhan dia tidak ada vessel, dia ada trachate. Okey, jadi tumbuhan ni terlampau banyak lah ya. Yang ni kalau dalam kingdom, dalam alam kita panggil alam plante. Jadi dia ada macam-macam. Ada tumbuhan yang monocot, ada tumbuhan yang eudicot. Okey, dan ada macam-macam lah. Cikgu nak cerita satu-satu ni memang banyak sangat lah ya. Kemudian vessel consists of dead cell at maturity. Jadi vessel ni dia dead cell bila dia matang. Dia tiada cytoplasm. Cell are arranged longitudinal end to end to form continuous tube, allow water flow from root to leaf. Jadi dia macam ni lah, dia continuous from one end to another end. Lalu dia kemudian dia tiada cytoplasm. Okey, kemudian dia allow water to move. Kemudian wall have uneven. Ada bahagian yang mungkin tebal sedikit, ada bahagian yang mungkin nipis sedikit. Sebab tu kita panggil dia uneven, tidak sekata lah, tidak sama. Lignin thickening, dia akan strength to the xylem. Jadi lignin thickening ni akan memberi kekuatan kepada xylem tadi. Jadi kalau dia ada root pressure ke, ada sesuatu berlaku ke, dia tidak mudah musnah ataupun mudah pecah, mudah rosak. Jadi dia prevent collapse due to tension force, pressure change, water move. Jadi apa saja pergerakan, apa saja tekanan yang diberikan terhadap vessel ni, dia tak mudah musnah, tidak mudah rosak, disebabkan ada lignin thickening ni. Kemudian prevent plant from being bent. Jadi dia susah lah nak di bend ya. Bend ni bengkok lah. Kemudian kita ada trachate. Trachate cell wall has a lignin thickening. Cell wall ada lignin thickening, have a pit to allow water movement to adjacent cell. Jadi untuk yang trachate ni dia special sikit, dia ada pit, dia ada lubang-lubang untuk air itu bergerak pergi ke sel-sel yang bersebelahan, okay, atau sel-sel yang duduk di situ. Kemudian phloem ni tak nak cerita lah, banyak kali dah sebut tentang phloem ni. Okey, kemudian kita ada effect of no glutation. Kat mana ya?
Kamu boleh tengok Trachate dengan xylem vessel tu muka surat 77 ada. Cikgu punya susunan ni memang dia berbeza sikit daripada buku teks lah, bukan apa. Sebab untuk memudahkan cikgu nak terang kepada kamu, cikgu rasa lah hopefully dia mudah lah kepada kamu ya. Jadi kita ada effect of no guttation, effect of no transpiration. Jadi apa kesan kepada tumbuhan tu kalau tidak ada guttation ni, atau gutasi bahasa Melayu dia? Apa kesan kepada tumbuhan kalau tiada transpirasi? Jadi dia ada dalam buku teks muka surat 85 ni, kamu boleh baca lah ya. Kalau kamu nak dia punya ayat yang lebih lengkap lah, cikgu ambil dari buku teks, cikgu cuba mudahkan lah. Jadi kalau cikgu tak mudahkan, cikgu nak salin satu persatu kan. Okay, guttation. Kalau tiada guttation, effective root pressure cannot maintain. Jadi tekanan akar tu tak boleh nak maintain, tak boleh nak dikekalkan. Nanti dia akan ada masalah dalam tekanan akar tu kalau guttation ni tak berlaku. Tapi ini untuk tumbuhan herba ya, tumbuhan renek. Tumbuhan besar dia tak perlu benda macam ni. Ya, tumbuhan besar tak payah yang ini. Water absorption by root hair cell akan disrupted. Jadi kalau dia tak boleh maintainkan root pressure ni, root hair cell ni akan disrupted. Plant waste substance cannot eliminate. Jadi plant waste cannot eliminate sebab apa? Sebab dia tak boleh berlaku pergerakan ni pada tumbuhan. Leaf vein pressure high, leaf vein burst. Jadi kalau dia tak boleh nak buang, tak boleh nak berlaku cycle air ni, menyebabkan leaf vein tadi akan high, lama-lama dia akan pecah kan, sebab dia tak boleh nak keluar. Kalau air tu boleh keluar, dia tak pecah lah ya. Seterusnya, leaf exposed to pathogen. Dah leaf tu pecah, dia dah terbuka rongga dia, okay, daun dia tu dah cedera, luka, pathogen akan senang nak masuk lah. Okay, pathogen ni boleh lah virus ke, bakteria ke, serangga ke kan. Dia nampak ada cecair-cecair gula yang kemungkinan keluar daripada daun ni, jadi kita boleh pergi dan hisap lah phloem sap tu kan. Tadi kita kemudian transpiration. Transpiration ni, dia kalau tiada transpiration, optimum temperature cannot maintain. Jadi air ni sebenarnya bila dia hilang ke udara, dia akan bawa bersama dengan suhu pada daun tu, suhu pada tumbuhan tu. Macam kita lah, kalau kita ni kencing, air kencing kita akan suam. Kenapa air kencing tu suam? Sebab dia bawa bersama-sama dengan haba yang ada dalam tubuh badan kita. Terutama sekali kalau kamu demam kan. Kalau kamu demam, kamu kencing, nampak berasap-rasap kencing tu. Sebab apa? Sebab haba yang ada tu dia keluar bersama dengan air kencing tu. Kamu kena ingat, air ni adalah muatan haba yang bagus. Dia dapat memerangkap haba, dan haba akan bergerak bersama dengan dia. Apabila dia bergerak ke tempat lain, haba akan ikut bergerak ke tempat lain juga. Sebab itulah, jadi bila ada transpiration, apabila ada kehilangan air, haba yang ada pada tumbuhan tu akan keluar bersama-sama dengan wap air tadi. Ya, jadi dia akan mengekalkan suhu optimum bagi tumbuhan. Kemudian mineral ion cannot be transported. Jadi air itu akan bawa bersama-sama dengan mineral ion kan. Water transpiration akan disrupted. Plant akan wilt, plant akan layu. Kemudian kita akan masuk bahagian yang terakhir, melibatkan phytoremediation. Yang ini adalah bahagian yang akhir, muka surat 89 ya. Cikgu baru sempat nak tulis. Jadi sekarang ni kita punya alam sekitar ni ada macam-macam yang berlaku. Terutama sekali adalah perindustrian. Jadi bila kawasan-kawasan perindustrian ataupun tempat-tempat yang ada kilang, kadang-kadang dia menghasilkan sisa-sisa kimia yang akan merosakkan air dan boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, dia bila rosakkan alam sekitar ni, terutama sekali udara, dan yang antaranya adalah tanah dan air. Jadi dia kena ada sesuatu yang dilakukan untuk kita rawat balik tanah dan air yang telah tercemar ni. Jadi macam-macam kita dengar lah bahaya bahan-bahan tercemar ni. Contohnya kat Selangor kan, bila ada sesuatu syarikat, sesuatu kilang ni ataupun company ke, dia buang bahan-bahan cemar dalam sungai, dalam air ni, menyebabkan dia akan ganggu seluruh tempat tu, tak boleh dapat air yang bersih. Jadi mungkin 1-2 hari tak dapat bekalan air. Sebab apa? Air yang dirawat tu dia mempunyai kandungan bahan cemar yang tinggi.
dah bermasalah kan. Ya. Kemudian tanah pula. Jadi kalau kadang-kadang dia buang bahan cemar tu, dia tanam ke, dia curah ke dalam satu tempat ke, menyebabkan tanah tu pun mengandungi bahan-bahan cemar yang tinggi. Jadi dia akan tinggi kandungan cemar, kandungan polluted substance tadi tu, yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan dekat tanah tu tak boleh nak hidup dengan subur, tak boleh nak membesar, ataupun cacing-cacing tanah yang ada di situ semua mati. Cacing tanah, kamu kena ingat, dia penting untuk ekosistem tanah ya. Dia penting untuk kesuburan tanah tu. Apa cacing tanah ni buat? Dia bila berjalan, bukan dia ada kaki, maksudnya bila dia bergerak dalam tanah tu, dia akan membuat rongga-rongga yang ada, rongga-rongga di dalam tanah tu. Jadi bila ada rongga-rongga di dalam tanah tu, air akan masuk dan memenuhi rongga-rongga tu. Dan pada waktu yang sama juga, dia akan menyebabkan ada pengudaraan di dalam tanah tu yang akan membantu tumbuhan untuk lebih bagus untuk tumbuh saran dia. Okey. Jadi cacing tanah ni banyak membantu. Kemudian dia, dengan adanya cacing tanah ni, dia ada baja-baja tertentu lah yang dibuang oleh cacing tanah, bagus untuk tumbuhan-tumbuhan ni. Ya. Jadi apa kaedah yang boleh digunakan? Sebab kalau kita nak rawat air dengan tanah yang tercemar ni, kadang-kadang memerlukan ekspertis, kepakaran yang sangat-sangat mahal harga dia. Jadi kemungkinan kena panggil orang daripada luar negara ke, kena binakan satu tempat di mana kena ada kolam-kolam tertentu ke, kena ada device-device tertentu ke, teknologi-teknologi tertentu ke, untuk kembalikan balik tanah tu dalam keadaan tidak tercemar, air tu dalam keadaan yang bagus. Mungkin teknologi terlampau mahal, terlampau susah nak ada, nak dibawa ke Malaysia ni. Jadi apa cara lain yang kita boleh guna? Phytoremediation. Ini antara cara yang mudah. Dia gunakan tumbuhan-tumbuhan. Apabila dia belajar tentang tumbuhan tu, dia tahu tumbuhan ni bagus dalam penyerapan bahan-bahan cemar. Okey? Bukan semua tumbuhan bagus dalam penyerapan bahan tercemar ya. Ada tumbuhan dia akan mati bila dia ada expose dengan bahan tercemar, dia mati. Tapi ada tumbuhan dia bagus, dia serap bahan cemar tu. Nampak tak? Sekarang ni ada jenis tumbuhan tu dia bagus. Jadi dengan ilmu yang kita ada tu, dah kita tahu jenis-jenis tumbuhan ni bagus untuk rawat tanah, rawat air. Apa kata kalau kita tanam je tumbuhan-tumbuhan ni, atau kita biar je dia membiak dalam atas air ni. Paling tidak pun bahan-bahan cemar tu akan berkurang dalam tanah, berkurang dalam air. Lama kelamaan kemungkinan dia akan elok semula pada keadaan asal. Ya. Jadi tanpa memerlukan banyak keuangan dikeluarkan. Itulah kita panggil phytoremediation. Jadi phytoremediation ni treatment method use plant. Dia akan gunakan tumbuhan untuk degrade, extract, eliminate, pollute substance, bahan cemar daripada soil dengan water. Sebagai contoh, penggunaan sunflower. Jadi sunflower ni ditanam di kawasan yang tanah yang tercemar. Jadi antara tempat yang tanah yang sangat-sangat tercemar adalah dekat nuclear plant in Chernobyl ni, Rusia. Pada tahun 1986, kalau tak salah cikgu, berlaku letusan ataupun letupan loji nuklear ni yang membebaskan bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif yang akhir sekali mematikan bandar tu. Bandar tu sekarang tak ada orang duduk ya, sampai sekarang. Tak ada orang duduk. Mungkin dah 60 tahun, 30 tahun dah berlalu. Tempat tu masih lagi tak ada orang duduk. Jadi dia mematikan bandar tu sebab apa? Bahan radioaktif ni bukan saja dia berlaku pencemaran pada udara, pencemaran pada tanah, pencemaran pada air, dia juga boleh menyebabkan mutasi kepada manusia, mutasi kepada haiwan-haiwan. Dia ada satu kes di mana berlaku letupan loji nuklear ni, reaktor ni di Jepun. Jadi orang yang kerja dekat loji nuklear tu, dia terekspos, dia terdedah pada kadar radiasi yang sangat-sangat tinggi, yang menyebabkan dia punya sel tu pecah, dia punya plasma membran tu pecah, dia punya nukleus tu pecah.
lama kelamaan dia punya daging-daging yang dekat tangan, dekat pipi, dekat badan dia mencair. Disebabkan oleh tindakan bahan radioaktif tu yang memusnahkan sel-sel, memusnahkan plasma membran, memusnahkan nukleus yang ada. Dan dia hidup dalam keadaan yang sangat sengsara lah. Dia sampai minta dekat doktor tu untuk matikan dia. Dia tak sanggup lagi dah nak duduk dalam keadaan yang derita tadi tu. Ya. Jadi sekarang ni di Chernobyl, Rusia ni, dia gunakan sunflower, dia tanam sunflower dengan harapan dia dapat kumpulkan semua bahan-bahan tercemar daripada tanah ni. Jadi dia sunflower ni adalah hyper accumulator. Accumulator ni dia pengumpul, accumulate kan. Dia akan eliminate zinc, chromium, copper, lead, nickel, radioactive substance, for example calcium dengan strontium. Kemudian ada water lettuce. Okey, dia treat water. Okey. Kemudian fast. Jadi water lettuce ni dia akan treat water waste. Yang ini dia akan dibiarkan atas air. Jadi akar-akar ni dia berkupayan untuk menyerap heavy metal. Pada waktu yang sama dia akan absorb nutrient pada waste plant tadi. Okey, lettuce. Boleh lettuce ke lettuce. Water lettuce. Kemudian spinach. Okey, spinach dia ada dua jenis, ground water dengan river water. Jadi spinach untuk ground water ni akan absorb mercury from soil, river water ni akan absorb heavy metal. Contohnya cadmium from water. Jadi sekarang ni dengan absorption dia tu, dia akan kurangkan pencemaran dalam tanah tu ya. Jadi kalau kamu ingat kan, jadi ada juga animal ataupun haiwan-haiwan tertentu yang dia bagus dalam menyerap bahan-bahan tercemar ni. Yang tak bagusnya apabila manusia pergi makan. Manusia pergi makan. Sebab itulah antara yang bagus bila kita bubuh tumbuhan-tumbuhan di atas air itu kemungkinan akan kurang sedikit bahan-bahan tercemar ni. Dan kalau kita makan haiwan-haiwan akuatik yang ada dekat tempat tu, kita tak terkumpul sangat bahan tercemar tu dalam badan kita. Tak terkumpul sangat. Tapi kalau tempat tu tinggi kandungan bahan tercemar, contohnya di sungai ke, di kolam ke, di tasik ke, tinggi kandungan tercemar, dan ada haiwan-haiwan tertentu dia toleransi dia tinggi ya. Sebagai contoh ikan keli. Ikan keli toleransi dia tinggi. Dia boleh hidup pada air yang agak kotor. Sebab apa? Sebab dia tu sendiri ada bahan-bahan tu dalam badan dia. Jadi bila dia ada bahan-bahan tu dalam badan dia toleransi dia tinggi. Kita pergi makan, bahan-bahan tercemar tu akan berkumpul dalam badan kita. Sehinggalah pada satu tahap tubuh badan sendiri dah tak mampu nak musnahkan dan kita akan keracunan makanan. Dan ada juga jenis-jenis kerang, siput tertentu yang dia sebagai water filter. Dia adalah penapis air. Jadi dia akan ada penapisan berlaku dalam diri dia tu sehingga kan dia kumpul bahan-bahan tercemar ni, logam-logam berat ni, dan bila kita makan kita akan keracunan makanan. Sebab itulah kita sangat-sangat manusia ni sangat-sangat prihatin terhadap pencemaran ni. Sebab di hujung sekali tu, siapa yang paling teruk sekali terkesan? Manusia tu sendiri. Manusia tu sendiri. Walaupun ada jugalah haiwan-haiwan lain, tumbuhan-tumbuhan lain yang terkesan, tapi bila dia memberi kesan kepada manusia, itu menjadi satu ancaman yang cukup-cukup besar lah. Sehingga kan di mana-mana negara pun dia ada jabatan alam sekitar yang akan cek, akan pastikan sungai itu bersih ke tidak, kadar pencemaran dia tinggi ke tidak, kadar pencemaran udara tu macam mana. Syarikat-syarikat kilang-kilang ni dia nak proses dia punya bahan-bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar ni macam mana, supaya nanti kita boleh bagi lesen ke, tak boleh bagi lesen ke, dapat terus hidupkan lesen dia ke atau tidak ke. Semua tu nanti adalah akhirnya untuk menjaga alam sekitar ya. Jadi habislah untuk yang bab keempat ni. Nanti pada bab yang seterusnya cikgu akan cuba terangkan
Chapter 5, respond in plant. Chapter 5, respond in plant. Jadi ini tak banyak lah, sikit saja. Okey, itu sajalah untuk video kali ni.